Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Pada hari ini, kita duduk bersama-sama untuk membincangkan tentang topik di bawah tajuk Sumbangan dan Halangan Dialog Peradaban bagi melengkapkan tugasan bagi subjek penghayatan, etika dan peradaban. Bersama saya sekarang ialah rakan pengacara saya iaitu Saudara Muhammad Azuna bin Muhammad Sabri, dan turut serta di dalam perbincangan secara maya ini terdiri daripada 4 orang pengulas yang akan memperkatakan mengenai topik yang akan dibincangkan, iaitu Saudara Muhammad Hidram bin Abu Bakar, Saudara Yong Kian Hun, Saudari Khairul Anis Jaslinda binti Abdul Jalil dan Saudara Nur Syahiman bin Nasir. Bagi memulakan perbincangan kita, saya akan berkongsi pengenalan tentang topik yang akan dibincangkan pada hari ini. Zaman yang kita tinggal pada masa ini digelar sebagai zaman dialog lantaran perkembangan sains dan teknologi yang semakin pesat dan berkembang. Ia disebut sebagai dialog kerana dialog telah menjadi satu keperluan masyarakat dunia kerana kita sedar tentang pelbagainya budaya dan agama dalam masyarakat manusia. Kesedaran ini disebabkan perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi. Melalui dialog, manusia boleh membincangkan perkara-perkara yang boleh atau perlu disepakati dan sebaliknya. Di samping itu, objektif perbincangan di bawah tajuk Sumbangan dan Halangan Dialog Peradaban ini adalah untuk memahami kepentingan dialog dalam peradaban manusia dengan melihat sumbangan dan halangannya kepada masyarakat dunia. Selain itu, bagi mengaplikasikan etika dialog peradaban yang berkesan dan mengelakkan konflik di peringkat tempatan dan antarabangsa. Itulah sedikit sebanyak pengenalan awal tentang topik berkenaan, dan tanpa membuang masa, saya menjemput pengulas pertama kita, Saudara Muhammad Hidram bin Abu Bakar, untuk memperincikan lagi pengenalan yang telah saya berikan tadi dengan menerangkan konsep dialog peradaban ini. Dipersilakan saudara. Baik, terima kasih saudari pengacara majlis. Jadi untuk memahami dengan lebih mudah tentang konsep, kita perlu tahu terlebih dahulu tentang definisi berkaitan. Perkataan dialog berasal dari istilah bahasa Inggeris iaitu dialog yang bermakna perbicaraan, perbualan, percakapan, pertukaran pendapat dan tanya jawab. Bagi definisi peradaban, merujuk kamus Dewan Peradaban, diertikan sebagai tamadun, keadaan serta tingkat kemajuan pada kehidupan jasmani serta rohani sesuatu bangsa, masyarakat dan sebagainya. Bagi memahami tentang konsep dialog peradaban menurut Osman Bakar, dialog peradaban ialah komuniti dari pelbagai latar belakang bersama untuk berinteraksi dan mengenali antara mereka untuk mencari kebaikan bersama kerana dipaksa oleh keadaan untuk hidup bersama walaupun mempunyai kepercayaan agama, cara kehidupan beragama dan ideologi politik yang berbeza. Manakala laporan persidangan antarabangsa Dialog Peradaban 2001 pula menjelaskan dialog peradaban sebagai perbuatan mendengar kepada kepercayaan, pengadilan kerisauan masyarakat bukan hanya terhadap budaya yang berlainan, etnik atau latar belakang kepercayaan, tetapi juga perbezaan keyakinan politik, kedudukan sosial dan kekuatan ekonomi. Jadi dapat kita lihat bahawa dialog peradaban ini melibatkan interaksi atau komunikasi di antara dua atau lebih pihak tanpa mengira perbezaan-perbezaan yang jelas di antara mereka untuk mencapai tujuan komunikasi tersebut. Terima kasih saudara terhadap penerangan yang ringkas namun padat tersebut. Seperti yang dinyatakan, sudah namanya dialog, maka kita memerlukan interaksi dengan sekurang-kurangnya dua pihak, dan dialog peradaban ini melibatkan sifat keterbukaan yang tinggi tanpa mengira bahasa, bangsa, agama dan sebagainya. Seterusnya, kita ingin mengetahui apakah teori yang dapat dikaitkan dengan dialog peradaban, dan sukacitanya saya menjemput saudara Yong Kian Hun untuk memberi penjelasan lanjut. Dipersilakan saudara. Terima kasih saudari. Bagi menyentuh tentang teori, dapat saya sertakan teori yang impak daripada pertenungan budaya. Antara teori tersebut adalah teori The End of History yang ditulis pada 1989 oleh Francis Fukuyama. Beliau telah menyatakan bahawa
dunia ini akan menjadi homogen dengan dicirikan dengan pemikiran liberalisme dan demokrasi barat. Ideal tersebut hampir menjadi kenyataan apabila kuasa-kuasa besar Blok Timur dilihat mula menerima liberalisme dan demokrasi barat dalam menentukan hala tuju sosial, ekonomi dan politik. Antara kuasa-kuasa barat tersebut adalah Rusia dan China yang merupakan simbol Blok Timur sudah mula membuka pintu kepada dunia luar. Selain daripada teori Clash of Civilization oleh Samuel P. Huntington, beliau menyatakan konflik antara Islam dan Barat semakin meningkat disebabkan oleh pertumbuhan penduduk Muslim yang telah meningkat cepat dan jumlah pengangguran yang tinggi sehingga menimbulkan ketidakpuas di antara kaum muda Muslim. Kebangkitan Islam telah memberikan keyakinan baru kepada kaum Muslim akan keistimewaan dan ketinggian nilai dan peradaban Islam berbanding dengan nilai dan peradaban Barat. Secara bersamaan, Barat berusaha meletakkan nilai dan institusinya sebagai nilai dan institusi sejagat untuk menjaga kepentingan ketenteraan dan ekonominya. Dan Blok Barat telah mencampur tangan dalam konflik dunia Islam. Hal ini telah menimbulkan kemarahan kepada kaum Muslim. Dengan runtuhnya komunisme, Islam dan Barat merasakan mereka akan mengancam kedudukan di antara satu sama lain. Tambahan pula, peningkatan interaksi antara Muslim dan Barat telah mendorong perasaan baru bahawa pihak masing-masing akan identiti mereka sendiri bahawa mereka berbeza dengan lain. Bahkan menurut Huntington, kedua-dua masyarakat Islam dan Barat, sikap toleran mereka terhadap satu sama lain telah merosot pada dekad 1980-an dan 1990-an. Itulah antara teori-teori yang dapat saya kongsikan pada hari ini. Walaupun teori tersebut menyentuh tentang konflik dengan dialog berhadapan yang bijak, kita dapat mengawal daripada efek negatif yang lebih besar. Sekian, kembali kepada pengacara. Terima kasih saudara Yong dan rakan pengacara saya, saudari Azurina binti Gadwan. Semakin menarik perbincangan kita pada hari ini. Ingin saya menambahkan berkaitan teori-teori yang sudah kita nyatakan sebentar tadi. Di antara punca-punca konflik yang berlaku adalah disebabkan oleh perbezaan intelektual, perbezaan keagamaan dan perbezaan tradisi intelektual manusia. Konflik yang merupakan cabaran dan turut dirasai bukan sahaja di negara-negara luar, malah di negara Malaysia ini sendiri. Oleh yang demikian, saya dengan besar hati menjemput saudari Khairul Anis Jaslinda binti Abdul Jalil untuk mengkongsikan cabaran dialog peradaban di Malaysia. Dipersilakan saudari. Baiklah, terima kasih kepada pengacara majlis, Saudara Muhammad Azuna bin Muhammad Sabri atas kesempatan yang diberikan. Sebelum saya berkongsi tentang cabaran dialog peradaban di Malaysia, saya ingin berkongsi tentang konflik-konflik dunia yang berkaitan dengan tajuk perbincangan kita ini. Mengikut kronologi, kita mulai dengan peristiwa yang meninggalkan kesan terhadap mental dan fizikal sesetengah masyarakat dunia hingga ke hari ini, iaitu pada tahun 1993, World Trade Center pernah diserang oleh Ramzi Ahmed Youssef, dikatakan seorang fundamentalis Islam. Seterusnya, pada tahun 1999, seramai 19 orang tentera AS telah terbunuh dan 300 lagi cedera dalam serangan di Khobar Towers di Dhahran, Arab Saudi. Pada tahun 1998, kedutaan AS di Dar es Salaam dan Nairobi telah dibom menyebabkan 250 terkorban. Pada Oktober 2000, kapal USS Cole telah diserang di Yemen menyebabkan 17 orang mati dan 38 cedera. Dan akhir sekali, peristiwa 11 September 2001 di mana pengeboman yang sekali lagi berlaku di bangunan World Trade Center yang dilihat sebagai kemuncak konflik dunia Islam dengan dunia. Untuk pengetahuan semua, disebabkan peristiwa-peristiwa ini berlaku di negara Islam, ianya telah dikaitkan dengan penganas Muslim sehinggakan banyak pihak mula curiga terhadap masyarakat Islam keseluruhannya. Ketegangan yang melanda ini seolah-olah menepati ramalan Samuel P. Huntington melalui bukunya The Clash of Civilization and the Remaking World Order, yang telah menimbulkan kontroversi bahawa dunia akan menyaksikan pertembungan dan pertentangan antara peradaban pada abad ke-21 ini.
dan akan menjadi penentu kepada masa depan politik dunia. Malah, Huntington melalui teorinya telah mengaitkan Islam sebagai punca tercetusnya segala konflik. Namun begitu, selepas peristiwa 11 September, berlakunya banyak dialog antara masyarakat Islam minoriti di Amerika Syarikat. Hasil daripada dialog dan melalui bacaan sendiri tentang Islam, maka lebih ramai masyarakat bukan Islam majoriti di Amerika Syarikat lebih memahami ajaran Islam. Tetapi sesetengah pihak berpendapat masyarakat Islam di Amerika Syarikat boleh menyumbang ke arah mewujudkan persefahaman yang lebih baik antara Amerika Syarikat dengan dunia Islam pada masa depan. Maka, perlu ditegaskan bahawa peristiwa-peristiwa serangan yang berlaku seperti digambarkan media barat adalah pandangan prejudis dan tidak berasas terhadap masyarakat Islam. Begitulah tambahan isi saya untuk mengembangkan lagi pendedahan kita terhadap teori yang dikongsikan oleh saudara Yong Kian Kun sebentar tadi. Seterusnya, bergerak kepada tugas sebenar saya, iaitu menyatakan cabaran-cabaran dialog peradaban di Malaysia. Setiap negara pasti mempunyai cabaran yang tersendiri dan negara Malaysia sendiri terdiri daripada masyarakat majmuk yang berbilang kaum, agama dan bahasa, di mana pasti turut sama menghadapi cabaran. Berikut adalah dialog peradaban yang dapat saya senaraikan. Sikap fanatik dan pergauman, perspektif yang salah pihak tertentu terhadap pihak yang lain, cabaran berinteraksi yang terhad, kekurangan toleransi, polarisasi kaum yang berada pada tahap kritikal dan ketidakfahaman etnik yang menjadi jurang pemisah. Dari sudut yang dapat diperhatikan, faktor utama yang menghalang berlakunya dialog atau komunikasi sempurna di Malaysia adalah kerana perbezaan kaum dan bahasa. Tetapi pada zaman kini, bahasa bukan lagi penghalang dari segi komunikasi. Hal ini kerana kesedaran ibu bapa dan anak itu sendiri untuk belajar dan menguasai bahasa selain bahasa ibunya tersendiri. Sekaligus mengecilkan jurang permasalahan lantas mengacu kepada masa depan negara yang lebih aman dan sejahtera. Sekian, itu saja daripada saya. Terima kasih saudari Khairul Anis Jaslinda. Kini semakin jelas pemahaman kita setelah saudari Anis berkongsikan penambahan terhadap teori yang telah kita pelajari dan seterusnya dilengkapkan dengan cabaran dialog peradaban di Malaysia. Tanpa membuang masa lagi, kita seterusnya berjemput pengulas terakhir pada hari ini, iaitu saudara Nur Syahiman bin Nasir bagi berkongsi mengenai sumbangan dan langkah memperkembangkan dialog peradaban di Malaysia. Dipersilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada semua kerana telah memberi saya peluang untuk berkongsi sedikit pengetahuan pada hari ini. Sebelum saya memberikan perkongsian tentang sumbangan, saya ingin menyelitkan mengapa kita perlu mengamalkan dialog peradaban di negara kita ini. Duka citanya, saya ingin mengimbas kembali sejarah-sejarah hitam yang pernah berlaku di Malaysia suatu ketika dahulu lantaran tiadanya pengamalan dialog peradaban dalam kehidupan politik dan bermasyarakat di Malaysia. Antara kesannya ialah keharmonian negara terjejas. Contohnya peristiwa 13 Mei 1969 yang berlaku di Kuala Lumpur, peristiwa Kampung Medan dan peristiwa kekecohan di Loyat. Selain itu, ekonomi negara turut terjejas dan akhir sekali ia turut memberi kesan kepada sistem pendidikan. Beralih kepada sisi negatif, saya ingin berkongsi sumbangan dialog peradaban di Malaysia yang dapat saya nyatakan. Antaranya ialah dialog peradaban dapat mewujudkan kesedaran, kesatuan dan kejujuran bersama-sama. Selain itu, masyarakat dapat mengenal pasti kekuatan dan kelemahan masing-masing. Seterusnya, membina satu barisan bersama untuk menentang dominasi barat. Akhir sekali, ia mampu memupuk semangat perpaduan dan mengelakkan perselisihan faham. Saya ingin mengemukakan langkah memperkembangkan dialog peradaban dan perlu dijelaskan bahawa langkah-langkah ini memerlukan penyertaan dan kerjasama dari setiap individu yang tinggal di Malaysia, sama ada seseorang itu merupakan warga negara ataupun tidak. Pihak pertama yang mempunyai pengaruh terhadap masyarakat di Malaysia iaitu media massa dan media elektronik boleh menjalankan program dialog peradaban contohnya di kolom khas di akhbar. Seterusnya, institusi pendidikan seperti universiti dan sekolah yang berfungsi membentuk generasi yang berintelektual tinggi. Antara langkah yang dapat dijalankan adalah dengan memasukkan model-model ke dalam silibus pembelajaran seperti TITAS dan khusus kenegaraan. Akhir sekali, badan-badan agama dan sosial walaupun dilihat sebagai entiti yang pasif dalam menyumbang dalam aspek kenegaraan, mereka juga sebenarnya memegang tugas dan kuasa yang besar dalam mempengaruhi perlakuan masyarakat. Oleh itu, untuk kesempatan terhadap
perkara tersebut, mereka digalakkan untuk menganjurkan program yang melibatkan semua kaum. Misalnya, perkongsian pendapat dan sesi dialog. Seperti yang saya katakan sebentar tadi, langkah-langkah ini perlu dilaksanakan oleh semua pihak dan selain pihak-pihak di atas, terdapat berbagai pihak seperti pihak kerajaan, organisasi persendirian, keluarga dan lain-lain. Maka itu sahaja yang dapat saya kongsikan bersama pada hari ini. Terima kasih dan kembali kepada saudari pengacara majlis. Terima kasih diucapkan. Setiap langkah yang dijalankan oleh pihak berwajib atau mana-mana pihak demi kesejahteraan rakyat mestilah diterima baik dan dilaksanakan bersama. Komunikasi antara manusia adalah penyebab kepada kebersamaan dan sejak daripada pasca kolonial, manusia menjalani kehidupan dengan berinteraksi dengan masyarakat yang jauh ataupun dekat dalam segala urusan. Maka kita perlulah bijak dalam mengelakkan daripada berlakunya konflik dengan mengamalkan etika dialog peradaban yang baik. Jika tidak, konflik yang berlaku bukan sahaja menjejaskan hanya diri kita, tetapi dalam sesetengah situasi, ia menjejaskan komuniti yang besar dan meninggalkan kesan mendalam. Justeru, berdialog adalah langkah yang sebaik-baiknya untuk mengatasi sebarang kemelut yang melibatkan peradaban antarabangsa serta tempatan. Pihak-pihak yang terbabit dalam sesi dialog yang diadakan haruslah mematuhi segala prinsip dan etika ketika berdialog agar titik kesefahaman yang menjadi objektif utama dialog dapat dicapai dan seterusnya dapat melahirkan sikap saling hormat menghormati. Dengan kesimpulan yang telah diberikan, maka berakhirlah sesi perbincangan kita pada hari ini. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam menjayakan program ini. Sekian, terima kasih.